All right, okay. So ini activities with co-supervisors. As I mentioned, I already presented to my students, but then I think I need to show it to the co-supervisors. Okay. The subject's name is augmented reality application. The student will develop a complete AR applications, as I mentioned previously. So this is the expectations from the co-supervisors. Co-supervisors should give them the students, supply them the problems or solutions. So for this group, co-supervisors will supply the students the problems and the textbooks and what they expected from the books. Okay, and then the data info should be from co-supervisor. The data info tu maksudnya the textbooks, what the expectations. If there's a video, the co-supervisor should give the videos, and the knowledge of the books also. And then the requirements. Apa requirements daripada co-supervisors. So co-supervisors have to explain to the students what they required from the students, what they expected from the books, the textbooks. For the students pula, co-supervisors acting as a client, student will act as a developer. So the students should understand the problems and requirements. So students and co-supervisor will sit down and understand what expectation from the book. Apa nak didesign dalam book tu. Students will, from the discussions, student will give a storyboard and low fidelity. Storyboard tu dalam bentuk dokumen, a detailed storyboard. Mungkin little bit different from what we have in Bengkel, and flow of the interface of the apps. Daripada situ student akan tunjukkan buttonnya di mana, the flow of the button, the flow of the pages of the apps. 3D models and animations, student akan supply, dia orang akan develop. The students will develop and create the 3D models and also the animations. The expectation from animation is not that too much, just nice, moderate animations. Students will also have to create 3 minutes video pitching with the approach of NABC, which is need, approach, benefit, competitors. So students will create this video pitching. So client atau co-supervisors, if they think that they have to give ideas, they would like to give the ideas, please do. Tapi kalau rasa tak ada kaitan, I'm okay with it. But it's good to have a video pitching. So when you go anywhere, you want to present the books or you have to explain the book, you can use this 3 minutes video pitching. From inside the video pitching, it will also have a financial projections, 3 years financial projections. And at the end of it, student will give you the mobile AR applications. They will deliver a complete mobile AR applications sampai ke tahap TRL 6 ataupun 7. And also they will deliver technical report, the user and developer manual. So easy for the co-supervisors if they want to redevelop or enhance the mobile AR, so they can use this technical report. So the expectations from both parties, of course, you have to have a user acceptance test by week 10 for our side. The apps already being developed, finished, complete. Then we will have to have a user acceptance test. Tetapi respondents are supplied by the co-supervisors because the users is not our side. So if possible, the co-supervisors will have the respondents, and then the students will do the user acceptance test, and then there will be analysis and reporting. Analysis and reporting ni tujuannya kalau lah kata ada beberapa yang negatif, yang kurang sesuai, maka students perlu ada pembetulan. They have to modify a little bit their apps. Tapi bukan banyak lah, sebab itu dah minggu ke-10 atau minggu 10 dan 11 masa tu. So untuk projek untuk kelas ni kita ada 3 projek, which is medical human anatomy, then textbooks, which is this group, and math. Medical human anatomy, they're different. Each of these 3 projects a little bit different approach there, sebab requirements from the co-supervisors are different. For medical human anatomy, the notes is inside the apps.
the complete notes, everything is inside the apps. So the student have to understand the notes. And then the marker is printed marker. Dia tak ada book, dia tak ada buku. Dia printed marker. Ada mungkin akan letak dekat cawan marker tu, mungkin akan letak dekat t-shirt, mungkin akan letak dekat dinding, mungkin jadikan 3D print 3D marker object. For textbooks pula a little bit different from the others. You all ada digital books. That means the marker is inside the books. But masa saya terima tu saya pun terkejut juga macam mana nak buat satu app, satu book. Then I understand later that it's a chosen pages only. So the AR are only for chosen pages, tak semua satu book. Sebab buku tu dah ada dan marker adalah dalam selected pages. Jadi chosen pages ni adalah yang ditentukan oleh co-supervisors. Student akan ikut requirement from the supervisors. Pilih mana pages yang dipilih oleh co-supervisors, tapi students akan inform. Katalah marker yang dipilih oleh co-supervisors tu kurang sesuai, misalnya bila dia check Navoforia is 3 star. So student akan nasihatkan co-supervisors, this marker is 3 star, could you please choose another marker. So supervisor kena dengarlah sebab nanti kalau rendah marker star tu akan menyebabkan lambat pop up the AR. Untuk team maths pula, ini adalah lecturer mathematics. Dia dah ada sediakan YouTube dia. So student akan lihat pada YouTube ni dan akan cuba nak transform the content of the YouTube kepada mobile AR apps. Again, the marker are printed marker. Berkurang sama dengan medical human anatomy. It's up to the co-supervisors nak pilih yang mana, apa yang dia nak marker tu. Adakah nak printed dekat paper atau printed dekat t-shirt atau just a piece of paper so that they can bring anywhere, student can bring anywhere. Tapi the gist of the word is to transform her YouTube content to mobile AR. Itu different approach tiga-tiga ni. Jadi students kena fahamkan approach ni, especially for the textbook, kena fahamkan apa yang diperlukan dan bukan satu buku tu harus berada dalam apps, tetapi chosen pages yang dipilih oleh co-supervisors. So ini adalah list of project yang ada pada saya sekarang. Cuma saya tak tahu nama co-supervisors ni, mungkin nanti saya kena dapatkanlah daripada masing-masing sebab saya nak track progress list of the students. Okay, itu untuk untuk activities with co-supervisors. Jadi kalau ada soalan boleh kita bincang sekarang. Kalau tak, saya sambung kepada slide yang berikutnya, iaitu students activities. Ada apa-apa soalan ke? Prof, Assalamualaikum. Salam. Okey, tadi kalau kita tengok slide Prof yang pertama tu tentang problem, mana kita kena nyatakan problem statement ke kenapa kita buat AR ni? Bukan nyata, maksudnya terangkan kepada student kenapa perlukan AR, apa yang diharapkan daripada AR ni. Jadi student akan dapat faham kepentingan AR ni. Tak perlu tulis, just beritahu je lah, maknanya kepentingan AR, kita ada kat AR untuk mengatasi beberapa masalah yang ada dalam buku teks lah. Macam itulah contoh dia. Begitu. Okay, thank you. Okay. So untuk students punya aktiviti, ini kalau for those yang belum pernah tengok lagi ni, so learning outcome of this subject is memilih teknik realiti imbuhan yang sesuai bagi interaksi paparan model dan penanda. So student nanti able to explain to the co-supervisors, nasihat, advise co-supervisors the approach of the realiti imbuhan yang terbaik. Adakah sebaiknya kalau kata saya nak animation macam ni. So student akan cuba nasihatkan, why not it is like this, macam tu. Jadi dia kena ada pengetahuan, mampu untuk bagi atau memilih teknik realiti imbuhan. Realiti imbuhan tu maksudnya augmented reality in Malay. And then learning outcome yang kedua adalah membina aplikasi realiti imbuhan yang efektif dengan pelbagai pilihan alternatif teknik realiti imbuhan. So psychomotor dia adalah pembinaan applications.
Dan learning outcome yang ketiga adalah membentangkan dengan jelas dan tepat laporan teknikal pembangunan related imbuhan. Jadi diorang selain daripada tahu teknik yang sebaiknya untuk app dia, tahu macam mana nak bina, dan at the end pandai nak present secara teknikal. Sebab tu nanti pada minggu yang ke-12 atau minggu ke-13 saya akan cuba usahakan untuk mereka present copyright di peringkat UPM. Dan saya akan cuba cari mana-mana exhibitions, competitions untuk mereka masuk. Kalau pihak BSTP rasa ada competitions yang boleh student ni masuk, boleh kita sama-sama hantar. Kalau sama ada mereka, main tu adalah daripada pihak BSTP co-supervisors ataupun daripada pihak kami, tapi bagi peluang students untuk present technically AR mereka. Ini adalah aktiviti mingguan yang mana students akan follow. Ini hanya untuk pengetahuan kepada co-supervisors lah macam mana perkembangan students. Sekarang kami dalam minggu yang ketiga. Tadi ada lab bagaimana nak mengatasi masalah kamera yang blur, whatever technical lah. Jadi minggu kemudian akan diterangkan bagaimana untuk design storyboard. Dan nanti mereka akan jumpa co-supervisors untuk bentangkan storyboard mereka. Kemudian minggu kelima, minggu keenam ada beberapa langkah, setiap langkah untuk setiap lab. Lab kami ada 2, Rabu dan Jumaat. Setiap lab 3 jam. So total ada 6 jam lab untuk setiap student. Mereka juga diajar bagaimana nak buat questionnaire dan to analyze using the Google form. Lepas tu of course coding and everything, and then learn on how to animate. They know how to animate, but how to put inside the apps. So pada minggu ke-7 sebaiknya students berusaha untuk jumpa co-supervisors, just nak bincang, sebab tak naklah nanti sampai akhir tiba-tiba ada pembetulan. Kemudian kami ada midterm break. Minggu ke-8 ada user acceptance test, right? Minggu ke-9 presenting the 3 object kepada co-supervisors. Minggu ke-10 mereka akan belajar untuk buat video pitching. Minggu ke-11 packaging, right? And then guide on how to report technically. At the end of minggu 14 they have to present their project, value propositions and demo and ABC. Dan pada akhirnya dia orang kena deliver lah all the working files. Dan deliver ni maksudnya dia akan bagi kepada co-supervisors dan BSTP all the working files. Alright, ni basically dia punya perancangan minggu 1, minggu 4, minggu 5 hingga minggu 8 sehinggalah minggu 14. Kami satu semester ada 14 minggu. So minggu keempat, sekaranglah kita berjumpa untuk pertama kali. Lepas tu nanti students akan jumpa dengan co-supervisors, tunjukkan storyboard, dan storyboard tu bila co-supervisor setuju, maka diorang akan proceed dengan apps mereka. Minggu ke-9 ke 12 finalize and buat UAT. 13-14 preparations for the final packaging. Final packaging tu bukan setakat apps ya, termasuk juga coding dan manual developer, manual pengguna. Ini basically apa yang students buat. Kami gunakan Agile approach. Agile approach ni adalah software development untuk multimedia, sesuai untuk multimedia. Jika test, jika kurang satisfaction, kita akan guna linked scales. Jika kurang, maka dia kena ada minor, kalau antara 3 purata, so minor modifications. Kalau banyak macam kurang satisfaction tu kena major modifications. Itu bergantung kepada co-supervisors. So ini adalah untuk student punya activities. Kalau ada soalan ke apa-apa lagi? Sebelum saya proceed pula kepada marks distributions. Prof. Okay. Ya, okey. Saya ada soalan sikit. Kalau saya tengok slide yang tadi Prof share kan, okey, sebenarnya kalau hari itu kalau dekat PD, actually kita sudah prepare storyboard kan. Tapi itu storyboard yang bukan profesional lah. Daripada sudut kita ialah rangka ataupun satu ringkasan tentang kehendak kita terhadap apps ataupun kandungan yang dibangunkan.
So kalau ikut yang tadi Prof share kan, maksudnya nanti pelajar UPM akan buat satu storyboard yang lebih lengkap atau lebih sesuai ikut kehendak kita ataupun ikut spek apps itu ke? Baru-baru kita ada proceed dan sebagainya. Okey, untuk projek yang bengkel kita hari itu yang mana melibatkan grup ni, sepatutnya storyboard tu dibangunkan oleh students. Itu dia punya kelebihan untuk grup ni. Jadi students yang akan develop storyboard. Tapi kalau grup you all dah develop, alhamdulillah student kurang sikit bebanan mereka, tetapi nanti bahaya pada markah mereka. Okey. Untuk storyboard yang students dibina, mereka akan ikut apakah requirement daripada course supervisors. Mereka adalah acting as a developer, course supervisors adalah acting sebagai client. So mereka akan ikut kehendak, requirements daripada course supervisors. So misalnya kalau you all dah siapkan storyboard tu, tunjuk dengan students dan mungkin ada pembetulan, so student yang akan buat balik storyboard tu. Oh, maksudnya dia akan buat storyboard tu ikut format UPM lah sebenarnya. Actually storyboard ni bagi saya tak ada format. Saya tak letakkan format sebab dia adalah conceptual design untuk sesuatu apps atau satu software. Jadi kalau saya tetapkan template apa semua, nanti fikiran terlalu banyak kepada template. So kadang-kadang ada students yang kata lukis tangan pun dah tak apa. As long dia details, dia lengkap dan bila kita nak buat tu, kita dah ada guidance. Okey. Dan maksud Prof ialah yang kita bagi storyboard tu ada sebagai panduan, tapi lepas kita bincang dengan pelajar UPM nanti dia boleh modify lagi untuk yang lebih sesuai lah. Yes, lebih details. Okey. Okey. Storyboard ni Terima kasih Prof. sama. Storyboard ni sepatutnya masuk juga tunjukkan pergerakan button. Kalau tekan button ni ke mana, apa yang berlaku. Dia details. Tapi tak semestinya dia ada template dia akan ikut dia punya lukisan lah. Mungkin tangan, mungkin dia orang guna software, dia orang, it's up to the students. Tapi asalkan yang penting sesuai dengan requirement daripada course supervisors. Hai. Ada soalan ke? Kalau saya terlalu laju, berhentikan saya. Ada soalan ke? Tak ada? Kalau tak ada, saya sambung lagi kepada marks distribution. Yang ini sebenarnya untuk student, tapi waktu saya dekat bengkel tempoh hari ada course supervisors yang tanya saya tentang marks distribution ni. Alright, marks distribution ni ini adalah bergantung kepada learning outcome. Learning outcome CPS 2, CPS 7, CPS 9. 2 knowledge, 7 psychomotor, 9 communications. So untuk mereka akan ada test, iaitu test ni adalah lab test, yang mana dalam lab tu dalam test tu mereka kena develop satu simple apps dalam tempoh masa less than 3 hours. Kemudian untuk CPS 7 iaitu psychomotor, mereka ada lab 30% yang mana setiap minggu diorang ada lab dan setiap minggu kami akan pantau terutamanya milestone untuk apps mereka dan ada final. Dan 9 final adalah out of the CPS 7. CPS 9 pula adalah communications. Projek tu macam mana dia orang tentang projek, macam mana dia communicating dengan co-supervisors. Yang ini saya akan tanya nanti co-supervisors macam mana, sebab tujuan mereka ada co-supervisors ni supaya dia orang berjumpa dengan co-supervisors dan mereka tahu macam mana nak manage co-supervisors. Mereka kena tahu bagaimana nak terangkan, bagaimana nak macam mana pandu ke co-supervisors dan bincang yang mana yang terbaik dari segi teknikal untuk memenuhi requirement daripada co-supervisors. Jadi untuk communication ni juga saya masuk dalam test lab test tadi, sebab pada hujung lab test tu saya biasanya akan tanya mereka apa yang mereka telah buat. Daripada situ juga akan termasuk juga dalam markah communications. Sebagaimana saya nak mengira markah dari segi output mereka pula adalah completeness, finishing of the product. Tak ada cacat, cantik, semua sempurna. Jadi bila kita tekan button, bila kita play AR tu,
tak ada ralat. You mean sama ada syntax ralat ataupun logic error. Dari segi kreativiti juga saya ambil, sebab tu saya kalau boleh saya tak nak selaraskan semua. Tapi saya tahu BSTP nak selaraskan. Jadi itu bergantung BSTP. Kalau BSTP kata nak selaras betul-betul button kena sama apa semua, maka saya kena minta pelajar-pelajar semua selaraskan. Tetapi masih ada nilai kreativiti pada setiap apps tu. Interface flow maknanya semua button tu flow dia cantik. Kalau kita terkias-kias sekejap flow dia ke mana tak ke mana, and then button return tak ada. Sepatutnya button return ada, button exit kena ada. Dan again interface design. Jadi button tu semua cantik terletak. Design interface tu menarik. Tak adalah macam puntang pelenang ke apa. Ataupun satu lagi, biasanya ni student selalu lupa, dia kena interface design ni sepatutnya sesuai untuk setiap size device. Jadi sama ada guna tablet atau guna handphone besar size, handphone kecil size, interface tu cantik, sesuai. So ini adalah 3 projek yang ada. Dan dia akan jumpa basically 3 kali co-supervisors atau klien. Yang pertama identify requirement, kedua design iaitu storyboard, dia akan jumpa co-supervisor sama ada online ataupun secara physical. Dan develop tu dia tak jumpalah co-supervisors. Verifications dia akan jumpa sekali lagi co-supervisors, and validations and analysis. So saya sebaiknya 3 kali sebab saya pun tak nak membebankan co-supervisors, tetapi kalau co-supervisors nak lebih ber 3 kali, is up to co-supervisors. Sebab biasanya especially yang medical tips ni, dia memang selalu nak jumpa. Ada 2. Dia biasa medical team ni dia memang very teliti. Dia sebab dia medical kan, dia tak nak lah content tu berlaku ada kesilapan. Jadi selalu dia more than 3 times dia jumpa students, dan students pun willing nak jumpa. Ni tadi saya dah tunjuk, dan ini dah agile yang tadi metodologi software development yang kami turut untuk projek ni lah. Okay, itu adalah 3 slide yang saya nak tunjukkan. Any questions before saya akan minta student memperkenalkan diri? Ada apa-apa soalan ke? Ataupun cadangan? Kalau jika ada cadangan atau macam rasa alamak bebannya macam-macam kena buat ni, ataupun rasa macam takut juga. Saya ada satu Prof. Berkenaan dengan interface tadi, saya rasa kita memang kami nak selaraskan, tapi untuk yang projek sama dengan student UPM, saya rasa kita serahkan kepada kreativiti mereka untuk hasilkan interface bagi 6 subjek, 6 mata pelajaran ni lah. Jadi kami tak ada masalah untuk tiada keselarasan, sebab nanti at the end of the day kita akan dapat project file tu dan kita boleh murnikan semula mengikut keselarasan yang telah kami tetapkanlah untuk pihak kami. Okay, thanks Mas Hariza. So kreativiti tu bergantung pada students lah ya. Dia lain-lain tau Syariza, dia macam-macam kreativiti students ni. Ya, saya pun rasa macam teruja nak tengok kreativiti mereka nanti macam mana dihasilkan untuk setiap-setiap subjek ni. Jadi kalau kita limitkan kreativiti mereka pada keselarasan, saya takut nanti mereka tak boleh nak kembangkan kreativiti mereka. Jadi kita biarkan dengan projek mereka dan kemudian kita akan tengok baliklah macam mana Prof. Okay. Boleh macam tu? Boleh. Okay. Alright, thank you. Anyone, ada apa-apa lagi ke soalan sebelum saya minta student saya perkenalkan? Dan kemudian juga saya minta co-supervisor perkenalkan dirilah. Okay, so kalau tak ada soalan, nanti bila selepas meeting ni nanti, student dengan co-supervisors akan communicate with each other without tanpa saya lah. Jadi tapi di tengah-tengah semester nanti saya akan buat sekali lagi satu bengkel untuk kumpulkan students dengan co-supervisors untuk memantau
setakat mana, apa yang perlu dilakukan, apa semua. So, student akan present dan pada hujung sekali lagi kita akan sekali lagi ada bengkel untuk penyerahan apps tu. Untuk mereka akan sekali lagi present dan penyerahan apps. Untuk in between, saya minta students dengan co-supervisors berhubung rapat. Sentiasa kalau katalah students tak datang jumpa ke apa, inform saya as soon as possible. Dan students kalau susah nak jumpa supervisor juga inform saya. Saya akan inform PSDP, ketua PSDP untuk selaraskan balik sebab dia kena ada keselarasan antara kedua-dua pihak. Cuma cara dia adalah bukan setakat co-supervisor, jadi akan acting sebagai developer dengan klien. Itu sebagai latihan kepada student saya. Okay, dalam grup ni kita ada juga Nur Atira Ahsan Basri. Atira adalah one of the demo lab subjek ni. Beliau juga akan pantau student dalam lab, melihat perkembangan student. Atira boleh onkan video ke? Onkan kamera. Ya, jap. Okay, Assalamualaikum semua. So, saya adalah Nur Atira, demo untuk lab kelas AR. Atira adalah pelajar Master Research. Beliau juga gunakan Unity untuk research beliau. Right? So kalau tak ada apa-apa, saya minta students masing-masing onkan kamera dan introduce yourself. Siapa dulu? Saya dulu. Okay, Ismail. Okay, maaf kamera tak cerah pula kan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismaduddin bin Muhammad. Dan saya adalah pelajar. Dan saya akan handle untuk AR application untuk matematik tahun 4. Saya masih tak tahu lagi siapa co-supervisor saya, tapi untuk co-supervisor saya harap tahan dengan saya lah. Saya takut ada masalah ke apa, saya akan cuba sedaya upaya lah untuk tolong puan atau tuan untuk siapkan AR tu, dan kalau ada kekurangan saya akan cuba sedaya upaya, kalau tak boleh pun saya cuba je lah. Itu je lah. Terima kasih. Sama Ismail. Siapa yang supervisor Ismail? Boleh saya tahu? Dr. Sim. Dr. Sim. Dr. Sim? Boleh introduce yourself? I see. Okay, selamat pagi semua. Saya Dr. Sim yang in charge untuk matematik bagi sekolah kebangsaan bagi tahun 4. So, saya ada jumpalah pelajar UPN yang akan kerjasama dengan saya. So, hopefully kita dapat berbincang lepas ni lah untuk detailkan. Okay? Okay, thank you Dr. Sim. Alright, next siapa? Saya Doktor. Nurul. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera and good morning. So my name is Nurul Snia binti Ghazali. My matric number is 202719. So for this project, this class subject, my project, the topic is for sejarah tingkatan 1. So I don't know who my co-supervisor. So I hopefully what I expect is saya harap ada boleh orang kata apa, create communication yang bagus, yang baiklah dengan co-supervisor, so then I can do my AR projects smoothly. So sebenarnya tak salah nak buat, so harap boleh proceed dengan AR secepatnya dan dengan kreatifnya. So harap sejarah tingkatan 1 punya topik ni okay lah untuk saya develop. So saya harap co-supervisor pun boleh give data and feedback yang okay, so saya boleh improvise saya punya project. Apa yang saya expect lah. That's all. Okay, thank you Nurul. Boleh saya tahu siapa co-supervisor untuk Nurul sejarah tingkatan 1? Siapa yang sejarah tingkatan 1? Yusri. Yusri. Ada ke sini?
Yusri tengah meeting dengan Dewan Bahasa, Prof tak ambil lagi. Oh, okay. So nanti mungkin Nurul kena jumpa kemudian lah ya, Cik Yusri. Okay, Doktor. Thank you, Nurul. Next. Doktor. Alright, Lutfi. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Lutfi bin Salim dan saya ditugaskan untuk pendidikan Islam darjah 4 dan saya berharap kepada co-supervisor saya yang kita dapat bekerjasama dengan elok dan dapat ni lah membuat aplikasi tu dengan terbaik lah, buat segalanya yang terbaik. Itu je lah. Okay, boleh saya tahu siapa ya co-supervisor Lutfi? Dr. Firdaus. Dr. Firdaus. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Firdaus bin Abdul Fattah yang akan bersama dengan tim bawah Ahmad Lutfi lah. Okay, jadi saya sangat berbesar hati dengan janji yang diberikan oleh Ahmad Lutfi dan saya harap kita akan bekerjasama dan menghasilkan produk yang baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Firdaus. Lutfi dah berkenalan ya, Lutfi? Ya, betul. Alhamdulillah. Next, siapa lagi? Saya, Pak. Okay. Hai, selamat pagi semua. Nama saya Pan Pinia, boleh panggil saya Pan. So, saya akan handle projek pendidikan moral tingkatan 4. So, saya berharap boleh bekerjasama untuk buat satu apps yang menarik yang boleh meningkatkan minat mereka untuk belajar. So, itu harapan saya. So, thank you. Boleh saya tahu siapa co-supervisors Ban Pinia? Saya Prof. Okay. Okay, jadi terima kasih kepada adik Ban ya. Jadi saya adalah Nur Syariza Zainal Abidin, penyaras projek bagi subjek pendidikan moral tahun 4 ni, bukan tingkatan 4, tahun 4. Jadi jadi saya harap kita boleh bekerjasama lah untuk menghasilkan satu bahan yang menarik untuk murid-murid moral di luar sana. Saja, terima kasih. Sama. So, Ban boleh berkenalan ya. Alright. Thanks, Syariza. Next, siapa lagi? Saya akan salah. Ya, sila. Selamat pagi. Nama saya Kho Jingying. Saya akan handle projek untuk sains tahun 4. Saya harap saya boleh berkomunikasi dengan co-supervisor saya dengan baik lah. Dan I will try my best to make the best application for the students and the teachers. Okay. Boleh saya tahu siapa ke saya punya supervisor? Siapa co-supervisors coaching ni? Saya Prof. Okey, sebenarnya saya masih dalam cuti ni. Tapi saya join lah untuk kita berkomunikasi sebentar. Okey, saya Puan Nurida binti Muhammad Yaakob, supervisor untuk pelajar bernama Yin lah. Okey, bagi mata pelajaran sains sekolah sekolah rendah tahun 4. Okey, untuk makluman Yin, semua skrip telah kami sediakan. Jadi nanti kita akan duduk bersama dan berbincang lah untuk menghasilkan bahan interaktif buku tersebut. Itu saja. Okay, thank you. Terima kasih Puan Nurida. Selamat bercuti. Terima kasih. Last kali siapa yang belum Saya Doktor. Syahidah, okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Syahidah Azira binti Ruslan. So, saya ditugaskan untuk projek buku teks reka bentuk dan teknologi tingkatan 1.
So untuk projek ni saya akan cuba buat yang terbaik untuk hasilkan projek AR ni. So dia dapat menarik minat yang gunakan apa ni apps ni nanti. So itu je dari saya. Boleh saya tahu siapa ya course advisor Syahidah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairil Muhammad Syafal. Penyelesaian projek bagi buku reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Hopefully kita harap kita boleh bekerjasama dengan Adik Syahidah Azira. Buku teks RBT ni dia satu subjek yang baru juga diperkenalkan pada peringkat awal yang pada 2016. Jadi kalau dapatlah mungkin banyak kita nak kena baca sikit dia punya ni. Konten dia sangat orang kata ada rencam lah, ada kepelbagaian. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Syahidah. Buku-buku saya dah upload dekat Putra Belas, kecuali reka bentuk dan teknikal ni dia agak besar sikit. Saya ada masalah sikit nak upload, tapi saya akan usahakan untuk students boleh tengoklah. So students kena tengok masing-masing textbook tu, faham kan? Sebelum jumpa dengan co-supervisors. Okey, selanjutnya ini ada apa-apa lagi ke? Nak komen ke? Nak inform students ke? Especially co-supervisors ni? Tak ada ya? Puan-puan ada apa-apa ke? Sorry, Doktor. Yeah. If my co-supervisor tak ada dalam ni, macam mana dia nak tahu flow project nanti ya? Should I explain it or Doktor should be explain to him? Saya akan cuba explain to him. Nanti saya akan cuba dia lah. Okay, thank you, Doktor. Welcome. Ada apa-apa lagi ke? Cuma satu untuk co-supervisors ni, if possible, padang students lah. If possible, setiap kali ada perjumpaan tu ambil gambar sebagai rekod dan kenangan. Puan-puan ada apa-apa ke nak cadangkan ke, nak nasihat ke atau soalan? Saya open ni sekarang ni kita open, saya open apa yang cadangan ke atau rasa macam kurang faham lagi aktiviti ni. Doktor, Prof, saya ada persoalan dari segi perjumpaan dengan student ni. Adakah kami diberi kebebasan dari segi masa apa semua untuk buat discussion. Adakah perjumpaan di lokasi seperti BSTP ke ataupun di UPM dibenarkan? Macam mana bersemuka? Untuk UPM sekarang student belum masuk lagi. Kami masih lagi beronline. Minggu ke-8, insya-Allah kami akan jumpa face to face dan katalah pihak co-supervisors nak jumpa students dekat fakulti, saya inform saya akan bookkan bilik. Atau kalau nak jumpa students kat BSTP pun boleh. It's up to you, up to co-supervisors and the students. Kalau students willing to travel to BSTP pun okey, atau nak jumpa mana-mana, nak jumpa dekat McDonald ke, dekat Starbucks ke, boleh. Tapi kalau boleh jangan berdua-duaan pula, nanti kan jadi cerita lah pula, nanti kan saya pula kena jawab. Tapi kalau it's okay, kalau bila-bila masa asalkan sesuai dengan masa student, sebab student pun ada subjek lain. Itulah maknanya kena tengok timetable dulu. Just tanya je dengan student tu,
bila boleh sekian set appointment. Kalau students tu nak pergi free, dia kan bolehlah just set appointment dengan students. Okey, Prof. Terima kasih, Prof. Boleh. So kalau Okey. kata ya. Ni Puan ni. Ya, Sorry Prof ni. Line dekat saya sekarang kat sekolah ni, internet ni sangat tidak berapa bagus, jadi asyik join meeting ni. Sekarang saya terpaksa pakai handphone lah. Saya nak beri, nak cakap sikit lah Prof. Boleh, sila. Okey. Jadi bukanlah nak cakap apa sangat. Since ini merupakan satu usaha kerjasama kita yang pertama dengan UPM, dan program penambahan bahan interaktif ni pun merupakan satu program baru untuk BSTP, untuk sektor penghasilan buku teks lah, untuk semua pegawai di sini pun. Ini merupakan satu, kira macam satu inisiatif yang baru lah untuk kita nak menambah ataupun nak menaik taraf lagi lah buku teks kita ke another next level dengan menambahkan lagi banyak bahan interaktif ke dalamnya. Jadi memang harapan BSTP dan juga saya rasa harapan kepada Prof juga supaya satu apps yang mantap lah kan. Yang mantap tu, yang berkualiti tu dapat kita realisasikan lah. Jadi memang kami mengharapkan kerjasama yang sangat baik, mantap antara student dengan co-supervisors yang terlibat. Seperti apa yang Prof recommend tadi ataupun cadangan tadi, mungkin ada further discussion yang tiada dalam jadual tu, yang boleh disusunkan antara students dengan supervisor mengikut kesesuaian masa dan juga tempat lah. Okay, jadi harapan kami di BSTP memang kami ingin melihatlah satu aplikasi yang berkualiti, yang mantap, yang bagus, yang memang boleh dimanfaatkan oleh para guru dan gurid di sekolah lah. Itu sajalah daripada saya, Prof. Thank you very much, Prof. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Terima kasih, Puan. InsyaAllah itulah sebelum ni memang hasil memang sangat baik. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar untuk tahun ni juga akan menghasilkan kualiti yang sama baik. Dan melihat cara mereka bercakap tadi pun saya rasa student pun bersemangat untuk melihat hasil produk mereka nanti. Dan saya harap co-supervisor pun sabar menghadapi ialah namanya anak-anak kita kan. Mereka pun masih belajar. Jadi didiklah mereka, bimbinglah mereka sebab mereka adalah generasi kita akan datang. Jadi ada apa-apa lagi kan kalau macam khawatir ke nak tanya, nak jumpa di mana-mana boleh, asalkan perbincangan di antara developer dengan klien. Prof, nak tanya, kalau nak tanya untuk pihak UPM lah. Sebab kalau kita buat perbincangan secara online dan talian dengan pelajar, perlu tak pelajar disediakan rekod macam buku log ke untuk ni sebagai rekod macam pihak universiti? Ataupun ada ke apa-apa yang kita pihak BSTP kena isi untuk bagi pihak pelajar dan sebagainya? Untuk kelas subjek ni saya tak sediakan buku log sebab tu saya cadangkan kalau boleh setiap kali perjumpaan ada gambar sebagai bukti. Dan biasanya saya akan tanya students bila nak jumpa supervisors, apa yang berlaku. Dan saya akan tanya pula supervisors macam mana perkembangan students. Jadi sebelum ni memang saya tak sediakan buku log. Okey, kalau macam tu tak ada masalah. So, Prof, maksudnya lepas Zoom ni, straight away petang ni ke pagi ni kita boleh teruskan perbincangan dengan pelajar lah. Boleh, silakan. Boleh. Okey, terima kasih Prof. Lagi cepat, lagi bagus. Dengan dah ada mesej tu. Lutfi, rasanya you punya supervisors tu dah bagi nombor phone. Lutfi nampak tak nombor phone Dr. Firdaus? Nampak Datuk. Okey. Oh, nampak. Kalau nak terus, boleh after this meeting terus jumpa terus online meeting dengan students lagi better. Jadi senang, terus ada kesinambungan.
Maaf Prof, saya sebenarnya sedang bercuti juga, lain kat kampung ni kurang elok lah. So jadi saya berharap untuk student saya tu mungkin dia boleh WhatsApp dulu saya untuk saya arrange masa yang lain untuk perbincangan dengan dia. Boleh. Lutfi kena Okey, terima WhatsApp kasih. Lutfi. Boleh Cik. Boleh pun. Mereka masih di kampung mereka belum lagi masuk UPM. Semua masih di kampung lagi ya? Ya, Prof. Terima kasih. Right. Anything, ada lagi ke apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada, saya rasa better kita tamatkan dulu ataupun tangguhkan dulu kita punya discussions. Nanti minggu yang minggu ke-8 saya akan buat lagi sekali lagi. Dan hujung semester saya akan buat sekali lagi untuk beramai-ramai lah. Sementara tu it's up to the co-supervisors and students untuk pantau dan perbincangan dan discussions. Okay, so kalau tak ada masalah, mohon semua onkan kamera just untuk ambil gambar. Boleh ya? Puan Nolida dengan Dr. Sim ya? Belum ada lagi. Okey. Dr. Sim? Sorry Prof, ada teknikal masalah. Oh, okey. So tak boleh onkan kamera ke? Saya tak tahu kenapa tiba-tiba. Most probably line tak kuat. Mungkin kot. Sebab tadi boleh, sekarang tiba-tiba tak boleh. Alright. So kita ambil gambar 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih banyak. Semoga projek ni berjaya. Looking forward nak tengok hasil dia. Saya harap terima kasih banyak-banyak supervisors kerana sudi nak mendidik, membimbing pelajar-pelajar kami dan harapnya aplikasi yang dihasilkan tu sangat-sangat membantu dan dapat dibanggakanlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof.